Ahad saya buat briefing RPP keselamatan, bukan briefing RPP lah. So saya nak awak belajar basic maths yang kita akan belajar. So kita berada di Fakulti Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan UTHM dengan subjek BNR 10303 Electrical Principle 2. So semua dah ambil Electrical Principle 1 tak? Ke ada yang dapat exempted, terutama yang XDeep lah? Sudah ambil. Oh, sudah ambil. Okey. Sudah ambil maksudnya kalau awak belajar dekat EP1 adalah basic. Awak belajar Ohm's Law, Kirchhoff, Thevenin, Norton, everything semua basic. Maksudnya yang itu adalah untuk, kebanyakannya adalah untuk litar DC kan? So yang ada dalam kelas ni pun dah ambil lab 1 kan? Betul. Okey. So maksudnya basic lab 1 awak dah ada, EP1 awak dah siap. So EP2 adalah sambungan daripada EP1. Kalau awak kalau awak ambil buku, maksudnya buku yang sama tapi sambungan chapter daripada chapter yang sebelum lah. Kalau untuk EP1 tu mungkin chapter 1 sampai 8 macam saya cakap tu. So EP2 adalah daripada chapter 9 onwards ke 8 onwards macam tu lah. So banyak buku yang awak boleh pakai, buku electric circuit, electrical principle, semua buku-buku ni memang ada dekat library kalau nak ni lah. Kalau tak pun awak boleh cari buku lama-lama dekat dalam internet pun banyak buku. So dalam EP2 untuk chapter 1 macam saya bagi tahu minggu lepas hari Ahad, chapter 1, chapter 2 saya akan cover, chapter 3 Dr. Huda, chapter 4 Encik Megat Satria, chapter 5 Dr. Syamian, dan chapter 6 Dr. Hikmah. So bila berubah chapter maksudnya subjeknya makin bertambah susah lah. So EP2 adalah penggunaan matematik yang lebih advance lagi. So saya nak awak lebih concentrate untuk dapat semua A dalam peperiksaan nanti. So apa dia? Chapter 1 ada 5 subchapter, sinusoid and phasor. Yang pertama adalah sinusoid and phasor, yang kedua phasor, relationship for circuit element, 1.3 impedance and admittance, 1.4 Kirchhoff law in the frequency domain, 1.5 impedance combination. So yang ini kalau awak tengok apa dia sinusoid? Apa dia sinusoid? Yang awak faham? Kelas. Gelombang. Okey, gelombang. Okey, apa dia? Kenapa kita kena belajar sinusoid ni? Saya nak buang benda ni. Okey. Kenapa kita perlu belajar sinusoid ni? Sebab sinusoid ni adalah terutamanya untuk current AC. Sebab kalau kita pakai kat rumah, sekarang ni semua orang kat rumah kan? Ada kat rumah korang pakai solar tak? Tak. Ada sesiapa di rumahnya memakai bekalan solar? Ada. Rumah saya tak ada. Tak ada. Ada? Kalau ada. ada, tak ada Kalau awak maksudnya semua kita pakai bekalan daripada TNB. So bekalan daripada TNB di rumah kita ni adalah AC. AC maksudnya kalau saya dulu masa saya belajar AC ni adalah A arus ulang alik. Maksudnya A maksudnya bila saya D maksudnya direct current D. Kalau A ni maksudnya ulang alik. Kalau saya nak faham dulu saya kata D tu maksudnya pakai bateri. A ni maksudnya kita pakai plug. So bila pakai plug, bila kita pakai AC dalam bekalan tu dia ada frekuensi. Maksudnya kalau DC dia tak ada frekuensi. Kalau AC dia mesti ada frekuensi. Bila ada frekuensi maksudnya dia ada time. So kalau AC awak tengok dia tak ada. Awak dah guna false start kan dekat dalam lab 1. Siapa yang guna false start? Tak.
Tak guna. Tak Lab guna. 1 kan ada file start. Nah, Circuit simulator. Ada. Okey, circuit simulator file start. Kejap saya nak tunjuk beza dia. So saya nak sharing alamak. Okey, saya nak sharing ni. So ini adalah file start yang kita guna. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak tak semua? Okey, yang ini adalah kita ada resistor, kita ada impedance kat sini. So bila ada resistor, ada impedance, maksudnya yang ini kita ada voltage kat sini AC ada 40 Hz. So 40 Hz dia punya V dia 5 volt. So awak nak nampak dia punya kat sini V dia berapa, so kita buat run stop. So awak nampak yang ini adalah berapa dia punya VD. VD dia adalah R dia 180 ohm. V voltage kat sini sebanyak 2.4. So current yang lalu kat sini adalah 13.3 mA. So awak boleh buka file start dekat awak punya laptop sendiri, so awak boleh tengok dekat file start ni. So ini adalah gelombang sinusoid tu. So ini adalah gelombang. Kalau saya tukar circuit ni kepada circuit DC, basic maksudnya Ohm's law. Basic. Ini adalah DC. Awak nampak DC bila kita bagi dia 5 volt kat sini, dia tak ada apa? Tak ada apa? Sinusoid. Ulang balik. Tak ada sinusoid sebab Wave. ini adalah direct current DC. So bila DC maksudnya dia memang tak ada sinusoid. Bila kita tukar kepada AC sikit, saya letak je kapasitor kat sini. Okey, dia mesti ada resistor dengan kapasitor, so kita run. So bila run aja kat sini, ini adalah 40 Hz dia punya frekuensi, 5 volt dia punya supply. So awak nampak dekat sini ada gelombang. Automatically mesti ada gelombang bila ada AC dan ada frekuensi. So benda ni kalau awak buat dekat dalam makmal, lagi clear lah, saya boleh tunjuk. So ini adalah saya nak tunjuk awak kenapa, apa beza. So kenapa kita kena belajar EP2 ni. Kenapa kita kena belajar sinusoid and phasor. So bila kita sebut sinusoid, maksudnya kita akan jumpa macam ni lah. Ni gelombang ni. Semua gelombang ni kita akan jumpa. Okey tak semua? Faham kenapa kita perlu belajar? Okey. Okey, saya stop sharing yang ni. Kita sambung balik nota kita. Okey. Macam ni lah. Ini adalah apa yang diterangkan dalam nota. Sama tak apa yang diterangkan dalam nota seperti yang saya terangkan di dalam file start tadi. So sebenarnya lebih mudah bila awak nampak benda ni. Kalau awak tak nampak, awak tak tahu kenapa awak kena belajar. Awak tak nampak perbezaan dia. So apa beza AC, apa beza DC dengan AC. So yang ni bagi tahulah AC ni kita guna untuk long distance transmission lagi bagus. Maksudnya macam kita guna kat rumah lah. Kalau kat rumah kita guna DC, so kita kena tukar semua kita punya plug di rumah tu dengan converter. Kalau tidak, barang elektrik yang kita guna kat rumah ni semua akan meletup sebab dia tak ada frekuensi, dia tak ada ni, so dia kena tukar, dia kena ada converter dia. Siapa yang kat rumah dia pernah guna barang yang guna DC? Siapa? Ada? Kalau kereta kita tu, semua saya rasa adalah masing-masing semua pandai bawa kereta ke, bawa motor ke kan. So kereta tu sendiri maksudnya dia punya ignition dia bila dia nak mula dia guna bateri. Tapi bila engine dah on, kita jalan guna diesel.
Betul tak? Betul. So banyaklah sebenarnya macam kat rumah apa maksudnya kita apa barang yang kita guna kita boleh nampak sebenarnya. So apa dia DC, apa dia AC, awak kena faham sebab awak adalah student elektrik. So kena faham benda basic ni, apa DC, apa beza DC, apa beza AC. So handphone kita pakai apa? Isi. Handphone kita pakai apa? Bateri. Handphone kita pakai bateri kan? Ada ke handphone awak pakai current 24 jam? Tak ada. Oh, cucuk plug tak ada kan? So handphone kita perlukan AC bila kita nak charge kita punya bateri. Betul tak? Betul. Jangan tidur ya. Okay, ini adalah basic of sinusoid. Sinusoid is a signal that has the form of the sine or cosine function. So kalau dia bagi tahu kat sini sinusoid ni cuma ada dua form je, sine dengan cosine. So apa jadi dengan tangent? Apa jadi dengan tangent? Apa jadi dengan tangent? Okey, apa jadi dengan tangent tu kita simpan nanti. Okey. So, sinusoidal current is usually referred to as alternating current ataupun kita sebut AC. Kita sebut arus ulang-alik dalam bahasa Melayu. So, kalau bahasa Inggerisnya alternating current. So, such as current reverse at regular time interval and has alternately positive and negative value as shown kat bawah ni. Ini adalah sinusoidal variation. Bila kita buat sinusoidal, dia kena complete one cycle. So dia kena ada positif dengan negatif. So ini adalah basic of sinusoid. Dia kena ada waveform. The variation of a quantity such as voltage or current shown on a graph to base of time is a waveform. Ini adalah waveform kita sebut. Ini kita sebut dia gelombang. Okay. Cycle, each repetition of a variable quantity recurring at equal interval is termed a cycle. So ini kita sebut dia satu cycle. Beza apa dia waveform, apa dia cycle. Benda yang sama tapi waveform adalah gelombang. Cycle maksudnya ini adalah satu cycle, complete satu cycle. Period, the duration of one cycle is termed is period. So maksudnya ini adalah satu cycle. Kita sebut dia, so kita ada time kat sini. Satu cycle, ini adalah berapa time dia. Ini adalah kita sebut dia waveform. Okey tak? Okey kelas? Boleh. Okey, satu lagi kita sambung lagi pula. Instantaneous value. Apa dia instantaneous value? Apa dia instantaneous value? Time, peak. Peak. Dia kita sebut dia kalau tu peak lah kan. So instantaneous value maksudnya ini adalah berada di sini ni. So berapa value dia kat sini? Amplitude dia berapa kat sini? So ini adalah V, ni adalah T. So maksudnya berapa V dia kat sini? So itu adalah instantaneous value. So peak value maksudnya maksimum. Instantaneous tu maksudnya kita ikut ni. Peak value. Peak value. Okay, peak tu dia ada peak to peak. Peak to peak maksudnya peak to peak value maksudnya complete peak to peak macam ni. Ini adalah peak to peak value. Kita sebut, kalau kita tak sebut peak to peak maksudnya dia adalah separuh saja. Bila kata peak to peak voltage maksudnya 2 volt peak to peak. Sini saya tak boleh tulis agak sini. Oh, tak boleh. Boleh insert tak? Draw. Okey, boleh draw. So maksudnya voltage peak to peak macam ni kan? Selalu bila awak buat dekat lab dia ada voltage peak to peak. Okey? Boleh? Saya tak ada pen lah. Kalau boleh lukis dengan pen lagi best ni. Okey, mana kat sini? Okey. Peak amplitude.
Peak amplitude maksudnya the maximum instantaneous value measure from the mean value of a waveform is the peak amplitude. So peak amplitude kat mana? So ni. Peak. Setengah cycle tu peak. Kalau peak to peak tu tadi satu cycle. Frekuensi? Frekuensi apa dia frekuensi? Macam mana nak dapat frekuensi kalau tidak diberi frekuensi kelas? 1 bagi time. Yes. Oh, kenapa dia jadi macam ni pula? Okay, sekejap. Oh, frekuensi. Ish. Kenapa? Sekejap. Kenapa dia tak nak pula? Sekejap. Draw. Okay, draw. Okay, frekuensi. Sama dengan 1/T. Simple tau ni. Jangan sampai nanti dalam ujian ke dalam final ke tanya mana nak cari frekuensi, awak lupa. Kena ingat ni. Ni simple tapi kena ingat. Ingat ni kelas. Frekuensi adalah 1/T. T is Time. T is pi pula. T is 1/F lah. Kan? Betul. Terbalik je. Kalau dia bagi awak frekuensi, dia tak bagi awak T, awak tukarkan balik. Omega sama dengan apa? T darab F. Ha? Omega apa? Omega apa? Kita tinggal nanti bila kita jumpa omega. Okay. Sinusoid play an important role in the analysis of periodic signal. Maksudnya sinusoid ni memang penting lah. Kalau tak ada sinusoid ni maksudnya awak takkan jumpa dia punya apa? Takkan dapat lah dia punya result dia kan. So maksudnya derivation dia punya ni macam ni. V disebut T kat sini sama dengan Vm sin omega T. Di mana Vm adalah amplitude of sinusoid. Amplitude kat mana? Amplitude yang tadi itulah. Ni amplitude kan? Ni Vm. Okay. Okay. Omega, the angular frequency in radian over second. Di mana dia sebut kat sini omega T. So omega apa dia omega? Apa dia ni? Ni sama dengan apa? 2 pi R Pi, R, tak ada R kat sini. Kalau ada R, mana kita nak cari R pula tu? Kita dah jumpa dia. Kita jumpa dia di sini. Apa dia omega ni? 2 pi? Over T. 2 pi over T. Kita kena guna, awak kena ingat formula dia mesti ada benda yang ada je. R2 apa? R2 dah jauh tu nanti kita nak jumpa. So ini adalah Vm sin omega T. Maksudnya ini adalah ni. Vm kat sini ataupun negatif Vm. So ini adalah complete cycle. Di mana satu cycle ni, bukan satu cycle. Separuh cycle ni adalah pi. Lepas tu kat sini adalah pi per. So kat sini adalah, alamak sengit pula. Ni kita padam dulu. So ini apa? Pi over 2. Okay, pi over 2. Sorry sengit sebab saya pakai apa? Saya pakai mouse. Patutnya lagi bagus kalau ada pen ni. Pennya entah kat mana katnya. So kalau kat sini kita panggil dia pi over 2. Yang ini adalah pi. Kat sini adalah? Kat sini apa? 3. Kat sini apa? 3/4. 3/4 blur. 3 pi over? Over apa? Over apa? 2. Siapa jawab tu?
Okey, saya dah tak nampak dah student ni. Saya cuma nampak saya punya apa tu slide presentation je ni. Okey, kat sini adalah 3 pi over 2 ataupun kita boleh cakap ini adalah 3 suku kan. So ini adalah 2 pi. So ini complete cycle adalah 2 pi. So setengah cycle ni adalah pi. So T sama dengan 2 pi over omega ni. So kita terbalikkan lah, maksudnya kalau omega 2 pi over T. So kalau kita ada frekuensi dia tak bagi kita T, maksudnya kita boleh cari juga dia punya omega, ataupun dia bagi omega kita boleh dapat T. So benda ni benda basic yang awak kena ingat. Basic ni semua basic. Kena ingat, kena tahu. So ini adalah basic dia punya the facts that we repeat itself every 3 second is shown by replacing T by T plus T. So maksudnya bila V, T plus T sama dengan V M sin omega T plus T sama dengan V sin omega T plus T over 2. So dia punya ni sama dengan juga V M sin omega T plus 2 pi. Sama dengan kalau tak ada T tu maksudnya VM sin omega T. So dia punya ni adalah, ini adalah persamaan yang derivation, maksudnya dia derive daripada tadi tu pusing kemari, so dia dapat apa. So V has same value at T plus T as does as T, and VT is said to be periodic function. So maksudnya bila periodic function F T sama dengan FT sama dengan NT. So for all T n, for all integer n. So ini adalah basic persamaan. Yang ini awak cuma perlu tahu tapi awak tak perlu ingat. Sebab dia nak tunjukkan bahawa F sama dengan 1 over T dan omega sama dengan 2 pi F. Dia nak tunjuk balik sebenarnya dia punya persamaan tu macam mana kita dapat benda ni. So yang ini awak kena tahu tapi tak perlu ingatlah yang tadi ni. Tapi yang ini awak kena tahulah kan. So omega adalah radian per second. So F dalam Hertz. So ini adalah basic dia. Awak tengok dia punya gelombang. Kalau kita tengok tadi dekat dalam file start, awak tengok dia punya gelombang dia tak ada gelombang yang sama kan. So maksudnya bila kita bagi dia resistor dengan impedan ke ataupun kapasitor, dia mesti ada 2 gelombang. Satu gelombang impedan, satu gelombang resistor. Ingat tak tadi? Ingat. Saya tak tunjuk semula lah. Kalau tunjuk saya kena tutup balik, kena buka balik kan. Okey, kat sini kita nampak V T sama dengan VM sin omega T plus. Ni apa nama dia? Kita sebut ni apa? Kelas? Beta. V. Kita sebut ni apa? Pi. Betul, kita sebut ni pi. Kalau beta tu yang satu lagi beta. So, di mana omega T plus pi ni adalah argument and pi adalah pace. Barulah masuk dia apa? Pace tu. So, sebab tu dia kena belajar, kita kena tahu apa dia sinusoid and pacer. Sebab dia memang akan bekerja sekali. So, yang ini kita sebut dia, inilah kita sebut dia pace. Berapa perbezaan? Degree. Sebab ini adalah kosong, maksudnya yang ini adalah gelombang yang lebih daripada kosong. Kalau dia kosong, kalau kata dia kat sini, maksudnya dia mula di sini, so kat sinilah dia punya pace dia. Both argument and pace can be in radian or degree. Maksudnya dia adalah sama ada dalam radian ataupun degree. Kenapa dia sama ada dalam radian ke degree? Sebab sama je. Okey, dia sama je sebenarnya. Cumanya kalau dia bagi awak degree, awak kena tukarlah dia dalam radian kan.
Okey, yang ini adalah ada dua sinusoid. V1 sama dengan Vm sin omega T. V2 adalah Vm sin omega T plus upgrade. Okey. Awak tengok dekat dalam gelombang ni, ini adalah ni V2. V2 Vm sin omega T plus pi. Sebab dia ada pi kat sini. Dia ada pace kat sini. Tapi untuk V1 dia tak ada pace kat sini. So sebab tu dia jadi V1 sama dengan Vm sin omega T. Okey tak yang ni? Boleh faham? Boleh. Okey, cun. Okey, yang ini yang ini kita kena tahu siapa lead. V2 ke V1 lead dia punya gelombang ni. V2 lead V1 by pi or V1 lags V2 by pi ni. Apa masuk lead, apa masuk lag? Nanti kita tengok apa dia lead dengan lag. Okey tak so far kelas? Okey. Okey, Puan. Okey. Okey, saya sambunglah. So kalau ada persoalan bagi tahu saya, so kita boleh berhenti, mungkin bukan berhenti, maksudnya kita boleh ulang balik ke apa kan. So yang ini basic. Basic pun saya rasa untuk EP2 basic pun maksudnya awak kena banyak fikirlah. Betul tak? betul. Dah lama tinggal benda ni ke tak pernah jumpa benda ni? Dah lama tinggal. Ada je jumpa tapi mungkin awak belajar basic je kan. So dalam chapter 1 ni dia basic lah. Nanti chapter 2, 3, 4, 5 so lagi banyak lah sebenarnya awak akan belajar. So bila pi sama dengan kosong, then V1 and V2 are said to be in pace. They are reach their minima and maxima and at exact the same time. So maksudnya kalau pi ni untuk dua-dua tak ada, maksudnya kosong. Dua-dua berada dalam kosong. Maksudnya dia tak ada lead ke lag. Maksudnya dia akan sampai time interval dia sama lah. So dia tak ada perbezaan dia kat situ. Sebab tu bila awak tengok dekat dalam file start tu, awak tengok dia punya time interval masing-masing semua tak sama sebab gelombang dia tak sama. Mula dia tak sama. Dia ada pacer dia kat situ. Okey, yang ini adalah express sin cosine yang awak kena tahu dan awak kena faham konsep dia. Dia kalau awak faham konsep, dia tak perlulah nak ingat sangat semua tapi awak boleh ubah dia punya maksudnya awak boleh tahu basicnya, lepas tu dia punya yang expression yang selepas tu awak boleh buat sendiri. So ini adalah sin A plus B Okey, sin A plus B, A plus minus B sama dengan sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Kalau cosine A plus minus B, dia akan jadi cosine A cosine B plus minus sin A sin B. Itu beza dia. Sin dengan cosine. So dengan pace pula, sin omega T plus minus 180 darjah sama dengan negatif sin omega T ataupun cos omega T plus minus 180 darjah sama dengan negatif cos omega T. So yang ini awak kena tahulah, kena ingat konsep dia. Kenapa dia 180, kenapa dia 90 darjah, nanti kita tengok. Okey, sin omega T plus minus 90 sama dengan plus minus cos omega T. Cos omega T plus minus 90 sama dengan positif negatif sin omega T. So yang ini kita akan guna dalam expression ni, kita akan guna dalam calculation lah. So ini dia punya basic dia.
by adding 180 to the argument of sin omega t give negative sin omega t or sin omega t plus 180 darjah sama dengan negative sin omega t macam ni lah kat bawah ni. So maksudnya yang bawah ni sebenarnya positive sign, kalau kat atas ni dia jadi negative sign. So yang kat sini dia punya cos, yang ini awak kena apa? Kena faham konsep ni lah. So yang ini adalah grafik teknik dia di mana kalau A kat sini, B kat sini, maksudnya ini adalah negatif. Baru kat sini kita jumpa beta kat sini. Ini adalah beta. Di mana to add cosine omega t dan B sin omega t kat sini, ini adalah A cos omega t dan B sin omega t. Di mana A adalah magnitude cosine omega t dan B adalah magnitude untuk sin omega t. Dan dia punya nilai tu lebih boleh jadi sama ataupun boleh jadi tidaklah bergantung kepada beta kat sini. So A cos omega t plus B sin omega t sama dengan C cos omega t tolak beta kat sini. So di mana C punca kuasa A kuasa 2 plus B kuasa 2. Dan beta sama dengan tangent negatif 1 B over A. Kat sinilah tangent ni muncul. Ingat tak tadi saya tanya tangent kat mana? Sebab dalam basic sinusoid cuma ada cos dengan sin. Tangentnya tak ada. Tangentnya jadi variable kat sini lah. So dia akan jadi bila awak tukar, bila awak buat dalam calculator tu, polar, imaginary ke polar. So masa tu awak kena tukar. Kalau dalam calculator tu awak boleh tukar je macam tu. Tapi dari segi dia punya calculationnya, ini adalah calculationnya. Di mana C, contohnya 10, dia punya polar dia adalah negatif 20, contoh macam tu. So ini adalah formula yang awak kena tahu. Tapi dalam calculator dia dah siap untuk kita tinggal tukar je. Ingat tak saya tanya hari tu hari Ahad? Saya tunjuk hari Ahad itu macam mana tukar. So di sinilah penggunaan tangent tu. Okey tak? Senyap aja. Ke saya dah cakap seorang ni? Ke masing-masing semua dah ngantuk? Sebab biasalah ini subjek teknikal, nak tak nak awak kena dengar. Saya pun tak boleh nak buat cerita ke apa sebab ini memang kita belajar very technical. Kalau saya ajak entrepreneur, kita boleh cerita pasal bisnes, kita boleh cerita pasal ni kan. So ini kita cerita pasal sikit pasal ni memang very technical. Kalau ngantuk awak kat rumah sila buatlah sesuatu ataupun minum ke air ke yang boleh hilangkan ngantuk awak pagi ni. So memang tak boleh nak dinafikan subjek technical, awak kenalah terima benda ni kan. Okay. Yang ini adalah determine frequency in hertz, angular frequency in radian, dan amplitude in harmonic voltage as shown. Voltage ini as shown below. So ini adalah berapa dia punya amplitude kat sini kalau awak tengok. VM dia berapa? 0.6. Sebab dah tunjuk kat bawah tu kan. VM dia 0.6, kat sini 0.6 ni, nampak? Ini adalah untuk satu V1, contohlah V1 ni dia punya VM dia adalah 0.6 kat sini. So lepas tu dia kata determine frequency in hertz. So dia bagi kita apa kat sini? Dia bagi kita kat sini, dia bagi kita ni kan. Omega sama dengan plus apa nama dia ni? Pi per 2. So awak ada frekuensi. Berapa frekuensi kat sini? 1 kHz. 1 kHz sebab dah ada jawapan kat bawah. Kalau tidak, awak mana tahu jawapan ni 1 kHz? Kosong bagi saya tolak dengan
Apa-apa. Bukan. Macam mana awak tahu dia 1 kHz? Dia satu perfect loop. Dari Satu perfect loop dia dekat mana? Daripada 0.6 sampai 0.61 lagi. Dari 0 Hmm. sampai 1. Maksudnya ni lah. Ini 1 milisecond. So 1 milisecond maksudnya 1 over T 1 kan. over 1 milisecond. So jadinya jawapannya 1 kHz. Betul okey tulisan pakai ni. Okey. Itulah jawapan dia, frekuensi tu 1 kHz. So omega angular frekuensi radian omega sama dengan 2 pi f sama dengan 6283 radian per second. Okey. Okey tak? Okey, doktor. Saya kenalah jawab. Okey ke tidak? Saya tak tahu, ada orang tadi macam Zoom tiba-tiba saya cakap seorang pula. Okey. 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 So maksudnya awak faham kan macam mana dapat dia? So satu cycle tu adalah sampai dia jumpa balik peak 0.6 volt tu. So kalau gelombang yang kedua ni berapa dia punya ni V dia? Kita boleh assume kat sini 0.2, kat sini 0.1, ni mungkin dalam 0.5, kita 0.05 volt. Kita assume dia kat sini lah sebab dia tak letak sampai kosong kan. Kita katalah 0.05 volt kalau untuk V2 ni. Tapi dia suruh kira yang merah je kan. Dia tak suruh kita kira yang titik hitam ni je kan. So kalau titik hitam cycle dia sama juga. Daripada sini ke sini lah kan. So kosong ke berapa tu? Kosong. Satu lebih kurang juga. Sama maksudnya frekuensinya adalah sama juga. So macam tu awak kena tengok dia punya gelombang VM kat sini. Lepas tu kalau dia bagi T maksud kita boleh dapat frekuensi. Daripada frekuensi kita boleh dapat dia punya omega. So ini adalah contoh soalan. Determine the frequency, amplitude and phase of the harmonic voltage signal as shown versus the base cosine signal. So lepas tu dia suruh awak cari berapa dia punya ni. So yang ini berapa dia punya VM dia. VM dia sama dengan 1. Lepas tu VM sama dengan 1. Dia punya complete cycle kat sini lebih kurang 1 juga milisecond. Maksudnya dia dapat 1 kHz. So bila 1 kHz dia punya okey kat sini adalah ni kat sini dia kata pi T sama dengan T over 6. So dia bagi ini adalah dia nakkan apa? Dia punya perbezaan ni pace dia adalah pi T. So pi T sama dengan T over 6. So macam mana nak dapat dia punya ni? Ini apa nama ni? Ni apa ni? Kelas? Theta. Theta dia sama dengan 2 pi T over 6 bahagi dengan T. So jawapan dia berapa? Kat sini. Pi over T. 3. So bila pi over 3 dia tukarkan kepada macam mana boleh dapat benda ni? Macam mana boleh dapat ni? Kenapa cosine dia negatif cosine negatif 1 0.5 tu? Sebab yang Macam mana dia kata dia boleh dapat 0.5 VM at T sama dengan 0. So dia dapat negatif cosine negatif 1 0.5 sama dengan negatif pi over 3. Faham tak benda ni? Kurang faham.
Okey, Tak kalau faham. tak faham. Okey, kalau tak faham, sebab tu yang saya tak suka ngajar online ni. Sebab susah nak tulis. Kalau kat dalam kelas senang juga nak conteng-conteng. Saya nak conteng ni pun payah juga. Sebab tu saya tak suka juga nak record. Kalau saya record, saya belasah aja semua sekali. So awak tak faham ke saya tak peduli. So awak tengok kat sini, ini adalah VM1 dia kata kan. So kalau kita tengok, sebenarnya ada VM kat sini 0.5. Pada dia punya gelombang tu kosong. Nampak dia kata? Alternately the same result can be obtained. Maksudnya result yang kita dapat ni adalah pi per 3. Di mana mu ni adalah pi per 3. Perubahan T sama dengan T over 6. Awak ingat tak yang ni? Ni. T over apa semua ni? Macam tu dia dapat T over 6 tu dia dah siap bagi. T over 6 tu adalah dia punya, ni adalah apa? Ni apa? Ni apa ni? Ni apa? Yang mana doktor? Yang ini. Ni dekat slide ni, yang dekat slide ni apa? Kenapa gelombang yang sama tapi kat sini kita bagi dia pi, kat sini kita bagi dia T. Yang mana satu radian, yang mana satu? Radian yang pi. Radian pi. Sekejap mana tadi? Okey. Peak mana tadi? Frekuensi. Sekejap. Types. Mana gelombang? Inilah sebenarnya. Okey. Yang ini adalah, yang mana satu radian, yang mana satu? Pi radian. Satu lagi apa namanya? Ya Allah. Bila kita sebut dia, satu period, satu ni kan. So yang ini adalah period. Yang ini adalah radian kan? Bila awak tengok yang ini, ni, dia bagi awak, ni, sebab tu dia kata, kat sini dia cakap, ini adalah 2 pi omega T per T, di mana omega T adalah T over 6. Ni, sebab kita kan ada T, satu complete T ni kan. Bila T, sini tadi, ini adalah complete satu period. So, bila dia kata T over 6, maksudnya ni dia dah bagi. Kalau tidak, awak kena ukur ni. Ni. Nampak tak ni? Sekejap. Ni. Ni. Maksudnya ni adalah pi T. Lepas tu dia kata omega sama dengan negatif 2 pi T jadi negatif T over 6. Ataupun dia kata kat sini ini adalah 0.5. 0.5. Bila 0.5 dia kata VM sama dengan T sama dengan 0. Bila T sama dengan 0, so awak buat 2 pi over T, so awak akan dapat negatif cosine negatif 1, reverse cosine negatif tu 0.5 sama dengan negatif pi over T. Boleh tak? Macam mana saya nak terangkan? Kalau kat kelas senang nak terangkan. Ini dalam sini kan, dalam slide. Tak boleh. Tak boleh. Kita tengok nanti hari Ahad. Nanti saya tunjuk, saya cari pen nanti lah, saya boleh lukis kat sini nanti. Sini saya pakai ni susah sikit. Okey. Ini adalah exercise. Find the amplitude, phase, period and frequency of the sinusoid V T sama dengan 12 cos 50T plus 10 degree volt. Apa dia amplitude dia? Amplitude dia 12 ni. Ni amplitude VM.
Lepas tu, ni apa? Pace dia. Pace dia berapa? 10 10. darjah. 10 darjah. Okey. Angular frequency dia omega sama dengan 50 radian over second. So, period dia berapa? T sama dengan 2 pi bahagi dengan omega T, di mana 2 pi bahagi dengan 50 lah kan? Betul. So Betul. dapat 0.1257 second. So bila kita tukar kepada frekuensi, dia dapat 7.958 Hz. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Kalau kita nak tukarkan ni kepada graf, macam mana? Macam mana nak tukarkan ni kepada graf? T tu masuk kosong dulu untuk yang first. Yang T tukar substitute dengan 0 untuk bahagian 0 tu. And then buat pi Macam mana? Kalau saya nak suruh tukarkan kepada graf, macam mana? Apa yang kita dapat tu, kita tukarkan kepada graf. So macam mana nak dapatkan dua-dua tu adalah pace? Maksudnya 10 degree tu, sebelah dia tu mesti pace juga. Macam mana? You got the idea? tak faham puan. Macam mana kita nak tukarkan ni, tukarkan apa tu, sinusoid ni kepada graf bukan graf, macam ni lah, nak tukar kepada ni. Macam mana? Macam tu. Macam mana nak tukarkan? So kat mana dia punya VM ni berapa, T dia berapa, so berapa sebenarnya pace dia ni 10 degree ni kalau kita nak tukarkan kepada graf? Macam mana kita nak tukarkan kepada graf? Degree tu tukar dalam radian. So nak tukarkan dalam radian macam mana? Kita bagilah 50 tu, kita darab dengan apa? T tu kan? Macam mana 50 T tu kita nak tukarkan dalam radian? Kelas, macam mana kita nak tukar dia dalam radian? Ada idea tak? Tak ada. Tak ada idea. Nanti kita tengok hari Ahad nanti. Okey. Sebab hari ni separuh kelas je kan. So maksudnya ada persoalan. Awak ingat benda ni nanti macam mana nak tukar. Sebab tu saya cakap EP2, chapter 1 pun awak dah pening kepala. Sebab ada benda yang awak tak nampak kat sini. So kena buat, kena banyak buat latihan. Sebab test 1 akan cover chapter 1 dengan chapter 2. Okey. Boleh? Boleh. Doktor, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk Sekejap. Saya tak nampak. Allah, ramai rupanya. Okey. Sebab yang ini sebahagian je daripada kelas nampak. Nanti sebahagian lagi tak nampak kan? So kita akan tengok nanti kelas tutorial nanti hari Ahad nanti. So saya cuba usahakan untuk buat apa? Untuk buat dalam tempat yang saya boleh lukis. Kat sini boleh tulis. Tapi itulah masalahnya, tulis saya tak ada pen. Bila tak ada pen nanti tulisan saya jadi buruk. Susah nak tulis. Boleh. Kalau saya guna tab, maksudnya saya boleh tulis. Saya boleh tulis atas seolah-olah di atas kertas, walaupun sebenarnya di atas apa tu? Di atas skrin sahaja. Bagaimana nak tukarkan? Awak nak tukarkan awak punya apa ni? Radian ni kepada degree. Okey, kita sambung. So yang ini dia kata given, ini numerical form, maksudnya contoh yang keempat. Given the sinusoid 45 cos phi pi t
plus 36. Calculate the amplitude, phase, angular frequency, period and frequency. So jawapan dia, kalau daripada sini kita boleh nampak direct lah. 45 ni adalah apa? Amplitude. Yeah. PM. So omega adalah 36. 5 pi. 5 pi t. pi t lah. Pi Pi t. t. So maksudnya pi ni 5 pi ni darab maksudnya 3.142. Berapa jawapannya? 5 darab 3.142 apa jawapannya? 15.708. Ni jawapan dia. Oops, ni jawapan dia. Hai, saya dah conteng pula. Okey, ini adalah ni jawapan dia. So, T dia berapa? T sama dengan 2 pi bagi dengan 15.708. 5 pi lah kan? Betul. So, potong pi 2 bagi 5. T sama dengan berapa? 2 bagi 5, 0.4 second ataupun 400 milisecond. Lepas tu tukarkan 1/4 ni kepada frekuensi sama dengan 2.5 Hz. So kita boleh guna kepala je sebab ini bagi lagi 4, 100, 0.25. Jadinya 2.5 Hz. Tak payah guna kalkulator pun. Boleh guna je awak punya otak awak yang dah lama awak malas nak kira tu. Boleh? Boleh. Senang je. Boleh. Sangat. Sekejap. Saya padam. Ni yang saya suka sebenarnya kalau saya ajar face to face sebab saya boleh conteng macam ni. Dekat sini tak boleh conteng. Conteng jadi buruk. Okey, boleh. Yang ni kalau soalan macam ni senang lah kan? Maksudnya direct. Kan? Tapi kalau saya nak suruh tukar dalam sign, awak kena buat calculation lain lah benda tu. Okey, yang ini adalah calculate the phase. Contoh yang kelima, calculate the phase angle. Di mana V1, siapa lagi nak masuk ni? Amir gimana tadi tak masuk lambat? Saya tutup lah saya punya muka ni. Kejap. Okay. Calculate the phase angle between V1 sama dengan negatif 10 cos omega t plus 50. V2 12 sin omega t tolak 10. State which sinusoid is leading. Maksudnya dia suruh cari mana satu yang lead. So yang ini kena buat calculation panjang. So saya tinggalkan ni untuk awak. Oops. Saya tinggalkan soalan 5 ni untuk awak. Nanti kita bincang hari. Sunday. Sunday. Saya nak awak tengok macam mana dia boleh jadi. Awak cuba cari nota-nota ke macam mana ke kalau ni lah maksudnya kan. So sebab yang ini calculation dia panjang. Kat sini je tak nampak. Kat bawah ni ada calculation bawah dia. Dia ada method dia macam mana dia suruh ni. So awak kena study lah method ni. Dia ada 3 method sebenarnya untuk buat calculation ni. Sama ada dia kira. Ini sebab yang ini pun dia tunjuk. Kat sini memang tunjuknya simple. Ataupun method yang kedua, awak boleh nampak dia lead. Sebenarnya dia lead 30. Ataupun method yang ketiga. Tapi soalan ni mudah. So awak boleh berguna method ni simple. Tapi kalau dia bagi soalan yang susah sikit, twist lagi soalan, awak tak akan boleh dapat kalau awak tak faham sebenarnya dia punya konsep ni. So yang ini saya tinggalkan hari Ahad nanti. Sebab hari Ahad ni adalah kelas tutorial kan. So apa dia pesa? Hari ni sebenarnya ini untuk slide ni hanya untuk sinusoid yang pesa sahaja. Chapter subchapter 1.1 sahaja. Ada banyak lagi ni. Ni baru sikit. Okey, ini basic of pesa. Apa dia pesa? Complex number that represent the amplitude and phase of sinusoid. So pesa adalah complex number di mana Z sama dengan X plus J, Y. Ini kita sebut dia apa? Kita sebut apa?
JY, banyak awak punya JY. J ni Complex adalah number. complex number. So dia adalah imaginary. So imaginary ni awak akan jumpa banyak dalam electromagnetic teori. Awak subjek electromagnetic teori ke? Apa nama dia? Awak ada subjek electromagnetic kan? Mekanik bukan? Bukan. Ada laboratory Electromagnetic bukan. Dia ke subjek. Ada. Bukan. Ada kan? So awak akan banyak jumpa benda ni dalam electromagnetic lagi banyak awak akan jumpa imaginary ni sebab dia ini adalah basic untuk benda tu sebab electromagnetic adalah elektrik dan magnet yang berjalan, maksudnya satu medan magnet yang diberi arus elektrik. Kalau dekat sekolah dulu awak belajar fizik kan, hukum tangan kanan tangan kiri Fleming lah, tangan kanan Fleming, macam mana magnet tu bergerak kan. So dekat dalam elektrik awak akan belajar macam mana arus elektrik diberi ke dalam medan magnet. So dia ada imaginary dia lah. So ini yang kita belajar ni adalah basic daripada EMT. Basic sahaja. Oh. Ini basic sahaja. Complex number Z sama dengan R. Kita nak sebut dia apa? Polar. Ni apa ni? Kelas? Pi. Sama dengan RE J pi. So di mana R adalah magnitude of Z dan pi adalah pace of Z. Di mana pi adalah pace. R adalah magnitude. Magnitude adalah masa yang dalam kata lain apa maksud dia? Magnitude dalam kata lain apa? VM. Bukan. Magnitude apa? Magnitude is R. R is what? Number. Sebut ni. Jarak. You know, jarak. Jarak. Okay, this is jarak. Lebih kurang lah macam tu. Kalau awak ada jejari kan, R tu apa? Dalam satu bulatan tu. Radius. Radius. Maksudnya R lah, lebih kurang R tu adalah magnitude. Maksud dia lebih kurang macam tu lah. So, dia dengan kata mudahnya lah. So, R adalah magnitude of Z. Dia punya ni adalah, pi ni adalah dia punya sudut dia. So, ini adalah dia punya, ni lah, persamaan dia. Ni real, ni imaginary. So, ni rectangular, ini polar. Tu yang saya tunjuk pada hari Ahad lepas tu. Macam mana nak tukar rectangular ke polar, polar ke rectangular. So, untuk tukarkan benda ni polar, form ke rectangular atau rectangular, kita kena guna tangent yang tadi tu kat atas tu. Ingat tak? Yang tangent -1 B over A. So, ini adalah dia punya ni. Kan? Itu nak tukarkan dia. Nak tukarkan dia. Maksudnya ni nak tukarkan ni. Ke sini. Okey. Hubungan antara rectangular dan polar. Ni lah kat sini dia tunjuk ni. Dekat image ni. Dekat figure ni. Ini adalah hubungan antara dia dua ni. Sebab tu X, ni X dia, ni Y dia. X plus JY sama dengan Z ataupun Z sama dengan ni dia punya jarak dia dengan ni dia punya sudutnya. Okey, boleh faham tak setakat ni? Semua masih berada di jalan yang benar ataupun telah terpesong ke jalan yang salah? Ada lagi. Masih di jalan yang benar. Maintain. Alhamdulillah, maintain. Okey. Di mana X represent the real part and Y adalah represent the imaginary part. Ni lah. Ni tadi kita nampak ni. Kan? Kita jumpa balik di sini. Nampak? Ting. Nampak. So, di mana X adalah R cos pi dan Y adalah R sin pi. Di mana cos dengan sin adalah sinusoid. Dan tangent adalah dia punya ni. Okay. So,
So di mana Z akan ditulis macam ni lah. Z sama dengan X plus JY sama dengan R sudut dia pi. R sama dengan cos pi plus J sin pi. So yang ini awak kena tahu sebab ni ditulis begini. Tapi yang ini awak kena ingat, kena tahu. Ni kena ingat ni. Kalau tak ingat, kalau awak salah Y over X, awak tulis X over Y, jawapan awak dah jadi salah. Ingat tu. So dia punya idea, Pacer mengikut Euler identity, dia tulis macam ni. E exponent plus minus J pi sama dengan cos pi plus minus J sin pi. Okey. Okey semua? Okey. Okey, mata Mana masih baik? mata masih elok ke dah pina-pina? Elok. Elok. Bagus, alhamdulillah baguslah awak semua. Okey, considering cos pi and sin pi adalah real and imaginary part of exponent J pi. So maksudnya ini adalah expression. So yang ini awak tak perlu ingat. So macam mana dia tunjuk awak, macam mana dia expression ni berubah daripada sini. So dia beri sinusoid macam ni. So sama dengan V macam ni. So VT sama dengan R exponent RE darab V exponent J omega T. Di mana V sama dengan VM exponent J pi sama dengan VM ni. So ni ada nak tunjuk sebenarnya yang last. Kalau apa tu diberi macam ni, so dia punya result dia macam ni. So ini kita plot V exponent J omega T sama dengan VM exponent J omega T plus pi. The complex plane can be observed as macam ni lah. So ini dia punya macam mana nak observe. So ini adalah rotation at omega radian. So ini adalah VM, ni adalah T sama dengan T sama dengan T kosong kalau T kosong kat sini. So ini RE, ini IM, yang ini kita tengok ni adalah T. Ni adalah VM, ni adalah negatif VM. Di mana ni adalah T kosong. Bila T kosong, pace dia adalah berapa? Ni pace pula ni apa? Pi dia berapa? So, ini adalah as time increase, the sino rotate on the circle of the radius VM at the angular velocity omega in the counterclockwise direction. Ini adalah counterclockwise direction. So ini ditunjukkan dia punya rotation. Yang ini adalah dia punya graph imaginary dia berapa macam mana. Ini adalah R kecil. Okay. So V sama dengan VM pi dan I sama dengan IM negatif beta. Kalau I dia mesti negatif kat sini. Graphical represent by macam ni. So di mana I-nya adalah di bawah. Jadinya dia punya ni adalah negatif. Ini adalah lagging direction, ini adalah leading direction. Okay. By suppressing the time factor, transform sinusoid from the time domain to Pacer domain. The transform summarize as follow. So ini the transform daripada time domain ke Pacer domain. So dia jadi macam ni. Ini adalah yang ini awak kena ingat lah. Macam mana dia tukar daripada V cos lepas tu tukar kepada ni. So yang ini nanti dapat jawapan dia, awak boleh guna calculation ataupun guna calculator. Beside time difference and integration, another important use of Pacer is found in summing sinusoid of the same frequency. Okay. Ini adalah contoh. Transform the sinusoid to Pacer. Macam mana nak tukar? Sinusoid to Pacer ni.
So yang ini boleh tukar direct je. I sama dengan 6 negatif 40A. Sebab di A kan. Sebab 6 ni adalah dia punya IM. Kalau macam ni, V negatif 4 sin 30T plus 50. So macam mana nak tukar? Kelas? Ada ke tak ada ni? Ada. Container fikir. Saya ingatkan saya dah cakap seorang. Senyap je semua. Ke dah tidur? Tak ada. So macam mana dia bertukar ni? Buat tengok ni. So, macam mana boleh dapat 50, 90 ni? Kenapa dia campur dengan 90? Oh, dia masukkan yang tu, yang atas tu. Negatif sin A sama dengan cos A tambah 90. Dia masukkan dalam... Ni ke? Bukan, ni awak kata soalan A dengan soalan B ni ada kaitan? bukan. Habis? Kan dia cakap apa, sin negatif sin A sama dengan cos A tambah 90 kan? Lepas tu yang tu dimasukkan dalam yang V sama dengan negatif 4 sin 30T tambah 50 tu. Tu yang tambah 90. Dia tukarkan sin jadi Cos. Ni. Tapi kena tambah 90. Jadi 4 cos jadi ni 140. So jawapan dia adalah 4 140 ni. Boleh faham tak yang ni? Ini kalau macam ni lah. So kalau daripada cos ke sin nanti lain lah pula soalan dia kan. Lain pula jawapan dia. So far yang ni semua boleh lah. Boleh faham ni? Boleh. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Jangan sikit-sikit. Okey, saya buang semua ni. So awak boleh nampak ni. Kat sini kita ada negatif sin. Lepas tu dia suruh tukar ke sinusoid ke phaser kan. So maksudnya kalau ni tukarkan sinusoid phaser, sin negatif sin tukar kepada cos. Kalau cos ni dia kata A plus 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab dia dah bagi 90 darjah kan. Tapi kalau ikut awak tengok dia punya ni ada ni. Mana dapat 90 tu pun? Sekejap dia ikut formula ni. Ni. Ini adalah negatif sin. Kalau sin tu sin kan. Tapi kalau cos, maksudnya awak kena tukar cos kat sini. Ni. Dapat. Tapi kat sini maksudnya negatif sin omega t kalau cos omega t plus minus 180 maksudnya ni negatif cos. Tapi kalau yang ini maksudnya plus minus ni negatif maksudnya kat sini positif sebalik macam tu. Ni dia punya basic. Ini yang awak kena ingat ni. Awak kena tahu macam mana nak dapatkan benda tu. Boleh tak kelas? Boleh. Nampak tak kat mana? Boleh. Nampak. Okey. Saya padam. Sebenarnya seronoknya kalau saya boleh ajar kat kelas conteng papan hitam tu senang sikit saya nak tunjuk. Okey, ini adalah yang ini awak dia suruh awak tukar je. So macam ni macam nak tukar? Express the sinusoid as phaser. Dia bagi ni tukar kepada ni. Dapatkan jawapan dia ni. Boleh tak dapat jawapan dia? Macam mana boleh dapat jawapan ni? Tambah 90. Kalau tambah 90 ke, tambah 90 jadi berapa? 90 tolak 22 dia jadi berapa? 90 tolak 22 berapa?
Oh, 68. Tu yang jadi 68. Lepas tu dia tukarkan sin tu jadi cosine lah kan? Betul. Okey, yang atas tu macam mana boleh dapat? I sama dengan tu 8 bersudut negatif 165A tu. Daripada negatif cos kepada ni. Macam mana dia dapat ni? Tu dia cos. Dia tukar cos pada sin kan? Okey, cos berapa? 180 tolak. Tu 80. 180 untuk 15 kan? Dia tol lah. Dia tukar jadi sin lah kan? Oh. Sebab yang ni dia dah negatif, bila dia nak tukar jadi sin, dia nak apa positifkan benda ni, dia tukar. So dia akan jadi berapa? 8. Jadi dia jadi tolak 15 tolak 180. Kan? Dapat ni. Betul tak? Betul. Okey. Kalau macam ni kita nak tukarkan macam mana pula? Yang ini kita tukarkan spacer ni tukar kepada sinusoid macam ni. Macam mana nak tukar? Ni dia bagi je jawapan terus. Macam mana kita nak tukar benda ni? Okey. Saya tinggalkan kat awak. Nota ni saya tak bagi dulu. Saya tinggalkan kat awak nanti hari Selasa. Hari Ahad. Kenapa nota tak bagi puan? Nak kena nota dulu Nota dulu. Okey. Sebenarnya kat sini dia dah bagi jawapannya. Oh. Nanti dia bagilah jalan macam mana sebenarnya awak nak kena buat. Sebab ni numerical. Ini satu tadi tu. Okey, transform. Ini ada contoh juga sebenarnya kat sini. Okey, habis sebenarnya sampai end of part 1. Ini baru bab 1.1. Okey, habis untuk bab 1.1, calculation pun ada kat bawah ni. Saya harap awak study lah nota ni. Sebab nota ni saya bagi dah banyak ni lah. Dah banyak combination daripada banyak nota jugalah. Ada juga yang ni. Sebenarnya kalau ikutkan exercise memang banyak juga. Saya stop dulu. Okey, kalau ikutkan nota calculation pun banyak juga yang saya dah buat kat sini. Harapnya jangan malas untuk guna pen untuk buat calculation. Boleh. Sebab saya sendiri pun gunakan kertas dan pen untuk buat calculation ni. Untuk buat nota ni pun sebenarnya saya buat guna tulisan tangan jugalah. Ni adalah contoh nota saya. Dia bila ada ni memang dia tak boleh ni jap. So boleh tengok nota saya. Saya pun buat nota pakai tangan. Nampak? Nampak. So harap jangan malas untuk tulis. Kalau saya bagi soalan ke apa nanti kelas hari Ahad ni, harapnya jangan malas untuk tulis dengan pen. Jangan bila saya bagi soalan awak tulis jawapan dengan kopi je. Sebab memang boleh cari mungkin. Tapi tengok saya pun boleh pakai tangan. Okay. Saya pun ada buku. Memang saya tulis nota dalam buku. So hopefully jangan malas. InsyaAllah. Baca nota tu. Saya akan letak nota dekat author nanti.
So kita akan jumpa hari Ahad nanti untuk kelas tutorial. Saya akan bagi soalan-soalan tutorial dan ada yang persoalan-persoalan yang saya tak jawab lagi tu nanti kita akan jumpa dekat kita akan ni buat dekat kelas ni. Saya nak test dulu kalau dekat tab saya boleh tulis tangan, nanti saya punya kelas saya guna tab lah. Jadi saya akan boleh tulis kat situ. Tapi tab ni saya macam tak berapa ni sikit ataupun nanti saya try cari pen untuk saya boleh tulis dekat atas laptop ni. Sebab laptop ni boleh tulis tapi kalau dengan tangan macam buruk sikit tulisannya. Kalau dengan pen dia cantik sikit. So, ada apa-apa soalan? Tiada. Okey, kalau tak ada soalan, Doktor slide yang dapat mana doktor? Slide. slide Minta ah. slide, doktor. Saya dah buat author. Awak tahu author kan? Dah, tapi tak ada dalam tu. Nanti saya masuk dalam Oh, author belum nanti lagi. nota tu. Saya Okay. letak dalam author. So saya belum letak sebab bila saya tengok pagi ni dekat TCIS saya tengok kita punya studentnya dah bertambah. So saya baru update dekat author tu, saya minta mana yang tak masuk lagi dalam grup WhatsApp tu terus masuk dalam grup WhatsApp. Saya baru update pagi tadi yang itulah untuk dia orang masuk dalam grup WhatsApp yang kita ada tu untuk yang tak ada lagi dekat dalam grup WhatsApp kita. So nanti saya akan masuk. Saya masuk sekarang je lah. Kejap material, add topic, chapter. Sekarang saya buat chapter. Ya Allah. I want.